tolong pergi mati. Saya dah tertarik dengan satu komen daripada sahabat saya dalam TikTok, iaitu Muhammad Aiman 478. Beliau ada beberapa kali menulis komen bahawa saya diminta untuk ulas tentang isu warga asing yang kian meningkat dalam negara Malaysia pada hari ini. Mengikut data yang saya terima, warga asing dalam negara Malaysia telah mencecah hampir 7 juta penduduk, termasuklah mereka yang digelarkan pendatang asing tanpa izin. Saya pernah cerita dengan anda semua bahawa saya sewaktu habis belajar dulu, saya pernah bekerja sebagai seorang jaga ataupun security guard. Pada waktu itu, alhamdulillah, saya berkenalan dengan seorang rakan sekerja saya yang asal sebenarnya daripada Pakistan, tetapi akibat daripada campur tangan bangsat-bangsat pengkhianat negara kita, maka warga negara dan nama beliau ditukarkan menjadi nama orang Nepal dan warga negara Nepal. Ini kerana permit untuk bekerja dalam negara Malaysia sebagai seorang jaga mestilah warga negara Nepal. Bila saya tanya lagi, apakah yang menyebabkan anda teringin nak jadi security guard? Sebab saya tahu ramai rakyat Malaysia hari ini memilih kerja, apatah lagi jika diberi peluang menjadi security guard, itu mungkin akan jadi option yang terakhir. Betul tak apa yang saya cakap? Jadi beliau cerita dengan saya, beliau bukanlah seorang security guard semasa di Pakistan. Beliau sebenarnya adalah seorang doktor di hospital Pakistan. Namun yang demikian, ada ejen yang berjumpa dengan beliau mengatakan bahawa di Malaysia ada kekosongan doktor untuk warga asing. Jadi beliau ingin mencuba nasib, maka bayarlah pihak ejen tersebut dan beliau datang ke Malaysia. Rupa-rupanya ternyata doktor tersebut dibohongi oleh ejen dan akhirnya terpaksa bekerja sebagai seorang security guard. Pada awalnya saya tidak percaya, tapi bila beliau tunjuk bukti-bukti seperti beliau punya sijil, surat beranak dan juga ahli keluarga beliau di Pakistan, barulah saya percaya. Dan ketika itu beliau pesan kepada saya, tolong jangan laporkan kepada sesiapa kerana beliau takut apa-apa yang bakal menimpa diri beliau dan keluarga beliau di Pakistan. Apa yang saya cuba sampaikan di sini, kebanyakan warga-warga asing yang masuk ke dalam negara Malaysia ini adalah akibat daripada tangan-tangan bangsat pengkhianat negara. Anda nak untung supply pekerja di situ di sini, anda sanggup menipu pihak lain datang bekerja di sini supaya untuk memenuhi nafsu serakah anda sendiri. Sehingga hari ini kalau kita lihat, kerajaan baru memerintah tak sampai 10 bulan, ramai yang strike kerajaan baru ini bahawa warga asing telah banyak dalam negara Malaysia kerana kita sendiri memejamkan mata kita pada ketika dahulu. Kenapa saya bangkitkan isu warga asing ini? Untuk pengetahuan anda, bila warga asing sudah terlalu ramai dalam negara Malaysia, berkemungkinan besar akan menjejaskan stok barangan asas bersubsidi. Ini kerana anda lihat kedai-kedai runcit di dalam negara kita, majoritinya dimonopoli oleh warga asing. Ada yang cakap dengan saya, pihak berwajib tak buat kerja, tak halau warga asing ni daripada berniaga di kedai. Tapi tahu tak anda, kebanyakan warga-warga asing ini akan menggunakan alasan bahawa tauke mereka berkahwin dengan orang Malaysia. Sebab itu beliau boleh dapat kedai dalam negara Malaysia. Apa yang saya cuba nak bagi tahu kepada anda, mereka yang konon-kononnya dikatakan berkahwin dengan warga asing dan bagi niaga di sini, sebenarnya itu satu pembohongan. Inilah yang kita panggil sebagai bangsat negara dan juga pengkhianat negara. Kau ambil lesen dengan pihak kementerian, kau warga negara Malaysia dan kau sewakan lesen kepada warga asing dengan niat sebenar kau adalah untuk untung atas angin. Betapa bangsatnya kamu ini, dan akhirnya warga asing ini terpaksa bekerja di tempat anda dan menyewa lesen anda. Akhirnya mereka ada sesetengahnya yang menyorok bekalan asas subsidi ini untuk kawan-kawan mereka saja. Jadi saya tak nak salahkan pendatang asing 100%. Kalau tak wujudnya bangsat yang menyewa kepada warga asing ini, percayalah kedai-kedai dalam negara kita insya-Allah tidak akan dimonopoli oleh warga asing. Jadi kepada sahabat-sahabat saya yang banyak terjah kedai-kedai warga asing, tolonglah siasat mereka. Siapakah sebenarnya bangsat yang membenarkan mereka sewa di kedai tersebut? Kita hapuskan
hentikan bangsat ini dulu dan seterusnya kita jumpa pihak kementerian supaya kita boleh hantar warga asing ini balik ke tempat asal mereka. Kadang-kala warga asing ini tidak mahu duduk dalam negara Malaysia. Seperti yang saya cerita dengan anda, kawan saya ketika kerja security guard dahulu, beliau adalah seorang doktor pada asalnya dan akhirnya ditipu dan kerja di Malaysia sehingga mampus. Jadi bagi saya, kartel-kartel yang hanya memikirkan keuntungan peribadi dan juga bangsat-bangsat ahli politik yang bersekongkol dengan kartel ini, tolong pergi mati.